Ada orang mengatakan dia hanya ingin merujuk pada Al-Quran dan hadis sahaja, tanpa mengikut panduan diajarkan oleh alim ulama. Nabi SAW kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Persoalannya, masyarakat pada hari ini, adakah mereka melihat Nabi SAW solat? Tak ada seorang pun pada hari ini yang melihat dengan mata kepalanya solat baginda Nabi Muhammad SAW. Tak ada seorang pun. Kerana yang melihat Nabi SAW hanyalah yang dinamakan sebagai para sahabat. Jadi pada hari ini tak ada orang yang melihat Nabi SAW solat. Bagaimana cara kita solat? Hendaklah mengikut apa yang diajarkan oleh guru-guru para alim ulama. Kerana para alim ulama memahami Al-Quran dan juga hadis. Umat pada hari ini tak faham Al-Quran dan hadis, tidak menguasai bahasa Arab, tak ada sanad, dan tak ada kitab-kitab yang dikhatam pun. Berapa banyak kitab yang dikhatam, maka tak layak bagi dia untuk terus direct pada Al-Quran dan hadis. Kena panduan pada alim ulama. Manakah satu dalam Quran yang mengatakan rukun solat ada 13? Tak ada. Bagaimana cara memahami solat? Tidak lain tidak bukan, hendaklah melalui alim ulama. Kerana alim ulama bersanad daripada gurunya, siapa gurunya, sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tak nak bermazhab. Saya tak nak bermazhab dek kerana zaman Nabi tak ada mazhab. Ini cerdik juga soalan. Dia tak nak bermazhab, dek kerana zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada mazhab. Macam mana nak jawab tu? Tidak boleh tidak. Pada hari ini orang kena bermazhab kerana dia adalah orang awam. Sudah tidak perlu dipanjang lebar lagi lah. Dan kita masyarakat Nusantara ini lazimnya dengan mazhab Asy-Syafi'i. Maka hendaklah hari ini kita sembahyang ikut cara mazhab Asy-Syafi'i. Bab meletakkan tangan pun berbagai-bagai jenis. Lain masjid, lain cara letak tangan. Cara letak tangan yang hari ini ramai orang letak dekat ni, dada ni. 4 mazhab. Mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali. Tak ada satu pun yang mengatakan letak tangan kat dada. Tuan-tuan solat dengan letak tangan. Ada orang letak tangan di begini. Tak mahu cakap saya tempat sendiri. 4 mazhab, tak ada satu pun mazhab yang mengatakan letak tangan di dada. Mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Hanbali mengatakan meletakkan tangan sedikit di bawah pusat. Melainkan pusatnya ke atas. Letak sini. Sedikit di bawah pusat yang keadaan normal. Normal orang pusatnya dekat perut. Tak ada orang pusat dekat dada. Kalaupun pusat dekat dada, maka dia letakkan di bawah juga. Pasal apa? Sebab apa? Normal manusia itu pusatnya dekat perut. Walaupun pusat dekat dada. Sedikit di bawah pusat. Mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Hanbali. Mazhab Hanafi sedikit di atas pusat. Sedikit di atas pusat. Mazhab Maliki melepaskan tangan, itu yang dinamakan sebagai irsal. Tuan-tuan pernah nampak orang Arab sembahyang gini kan? Tapi dalam masjid ni, siapa yang solat tidak meletakkan tangan gini, dia letakkan gini, juga sah. Semua sah. Cuma cara pembawaan itu. Tidak seharusnya orang yang di sini mengamalkan mazhab Asy-Syafi'i, tapi kita kerana kita nampak orang Arab buat gini, orang Arab mesti lagi betul, maka kita buat gini. Ini yang seakan-akan mengelirkan umat pada hari ini. Ada orang tak nak ikut mazhab. Kan? Jadi jangan celaru kita mazhab Asy-Syafi'i, letakkan sedikit di bawah pusat. Tidak terlampau kiri, tidak terlampau kanan, kerana meletakkan sunat, meletakkan tangan kiri itu di bawah pusat, dan tangan kanan ini diletakkan di depan. Ada orang sembahyang buat gini sembahyang, entah sejuk entah apa, dia buat gini. Sah kita tak sah? Sah juga. Umat pada hari ini kalau nampak tak betul sikit, tak sah kata dia. Bab baca Fatihah, tidak semestinya salah bacaan dalam Fatihah itu, salah tajwid tidak semestinya membatalkan salat. Dia bergantung kepada lahnul jali wa lahnul khafi, kesilapan yang nyata dan kesilapan yang tersembunyi. Adapun kalau kita mengikut imam yang melakukan kesilapan tersembunyi, lahnul khafi, kesilapan tersembunyi, sebagai contoh ditukar baris tapi tidak mengubah maksud,
ihdinas siratal mustaqim. Tapi ditukar uhdinas siratal mustaqim. Betul tak? Tidak betul? Nampak macam nyata tapi tidak betul. Ahdinas siratal mustaqim. Betul tak? Tak betul juga. Mengubah baris tapi tidak mengubah maksud. Hanya lahnul khafi, kesilapan yang tersembunyi. Walaupun kita dengar zahir, itu jarang berlaku tapi biasanya orang sebut ihdinas siratal mustaqim. Siratal patutnya si tapi disebut ataupun disebut suratal ladzi. Nampak macam sedap tapi ianya tidak membatalkan solat, tapi makruh hukumnya kita mengikut imam yang begitu. Jadi ini bukan sekadar imam, bahkan makmum juga harus menteliti, memperbetulkan dia punya bacaan. Wajib pergi belajar. Ini hari ini orang pada masyarakat pada hari ini sibuk nak belajar. Jauh punya pelajaran. Nak belajar mazhab lain, bahkan mazhab Asy-Syafi'i juga ada belum. Bukan jangan kata khatam, yang basic-basic pun belum tahu. Jadi fokus pada mazhab Asy-Syafi'i. Adik tuan rahmat Allah. Adapun bacaan Fatihah yang walaupun diubah baris tapi mengubah maksud. Siratal ladzina an'amta, ta tu maksudnya kamu. Dhamir awak untuk muzakkar. Tapi kalau ditukar an'amti, ianya telah mengubah maksud. Walaupun tukar huruf ta, ditukar pada ti, maka batal semuanya. Tak boleh. Kerana apa? Kerana mengubah maksud. Siratal ladzina an'amta alaihim, tapi ditukar an'amti alaihim. Kalau tersalah macam mana? Kena ulang balik. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi waladdall ada orang tak cukup 6 rakaat. 2 rakaat sah tak? Sah juga, pasal salah tajwid sikit saja, tidak mengubah maksud. Dan mazhab Asy-Syafi'i itu dalam solat siratal ladzina an'amta alaihim, afdalnya tak berhenti. Jangan kata imam, jangan kata makmum, semua orang. Mazhab Asy-Syafi'i salat an'amta alaihim afdal, tak berhenti. Tapi siapa berhenti batal tak sembahyang? Tak batal. Cuma yang paling baik ialah tidak berhenti. Kerana apa? Sepakat ulama Fatihah itu ialah 7 wakaf. Kenapa saya lihat kalau ada orang tanya, kalau di negara Arab, kita tengok orang Arab baca siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti. Pasal apa? Bismillahnya dihukumkan sunat. Tapi kita bismillah wajib. Dan kita baca secara jahar, baca secara kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dikira satu. Maka kalau siapa berhenti siratal ladzina an'amta alaihim, dia berhenti, maka ghairil maghdubi alaihim waladdallin sudah jadi yang ke-8. Sah ataupun tidak sah? Sah juga. Ini hari ini kita bukan bicara sah ataupun tidak sah, tapi kita bicara mana yang lebih berkualiti, mana yang lebih afdal. Mazhab Asy-Syafi'i siratal ladzina an'amta alaihim, tidak berhenti. Tapi kalau nak luar solat boleh? Tidak boleh juga. Luar solat tak ada isu. Cuma nak di-highlightkan pada hari ini ialah bacaan di dalam solat. Afdalnya tidak berhenti. Bagaimana ada orang kata tak tahan nafas? Tarik nafas dahulu. Kecuali kalau dia itu adalah orang veteran, memang tak ada nafas yang panjang, no problem. Yang masalah ada orang baca disambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Yang tadi suruh berhenti tak berhenti. Sampai an'amta alaihim suruh sambung, dia berhenti pula. Kalau nak berhenti, buat cara nak berhenti. Tak tahan nafas, buat cara tak tahan nafas. Ada orang terutamanya ketika solat tarawih, sambung semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti pula pakai situ. Pasal apa jadi trend? Jadi kita hendaklah tarik nafas, ihdinas siratal mustaqim. Kita tarik nafas, kemudian baru baca. Tapi siapa berhenti, tidak membatalkan solat. Jangan hari ni ada orang bergaduh. Apa ni berhenti? Cuma kalau kita yang jadi imam, kalau kita ada nafas yang panjang, maka afdal jangan berhenti. Kalau tak tahan, tidak ada isu.
Ada orang veteran dan sebagainya memang tak ada nafas yang panjang, maka tidak ada isu. Tapi kalau kita ada nafas yang panjang sengaja berhenti, ini masalah. Tapi tetap tidak membatalkan sembahyang. Jadi tuan rahmat Allah,